Bahagian saya dalam penyampaian ucapan ini mendukung 3 tujuan. Pada akhir mendengar ucapan saya, hendaknya rakan-rakan pimpinan dan aktivis parti semua peringkat akan balik dengan 3 perkara terpahat dan difahami dalam ruang fikiran kita. Yang pertama ialah memahami dengan jelas dan terang tentang latar belakang pemilihan parti yang memberikan satu kelainan, yaitu mengiktiraf satu anggota, satu undi. Perkara yang kedua, setelah faham latar sejarahnya, dapat memahami bagaimanakah mekanisme pelaksanaannya. Dan yang ketiga ialah kesan daripada pelaksanaan format baru ini terhadap kesenambungan dan keupayaan parti sebagai satu parti yang cukup dinamik, yang 3-4 bulan ini menghiasi dada-dada media, sama ada dalam bentuk liputan yang positif ataupun negatif. Ini adalah tujuan penyampaian saya sebagai seadil parti untuk teman-teman dan penggerak parti di peringkat Negeri Selangor. Program yang seumpama ini kita mulakan di Johor bersama sahabat saya, Dato' Chua Jimin. Dato' Chua, tolong bangun tu Chua. Dato' Chua Jimin bertempat di Kulai Spring telah menghimpunkan seluruh aktivis parti di Johor. Dan saya mengambil sekitar 15-20 minit untuk menerangkan berkenaan dengan perjalanan pemilihan kita. Hadirin dihormati sekalian, pertama, setiap 3 tahun perlembagaan parti menghendaki kita memilih kepimpinan baru. Kaedah lama ialah kepimpinan itu dipilih oleh anggota di peringkat ranting yang memilih kepimpinan di peringkat cabang. Nama lama bahagian. Nama lama untuk ahli, nama lama untuk anggota ialah ahli. Kemudian cabang akan memilih perwakilan datang ke kongres, dan perwakilan daripada cabanglah yang akan memilih presiden sampailah anggota MPP. Itu kaedah lama. Ada satu perkara yang kita sepakati. Parti politik dan perlembagaannya bukan statik. Parti politik dan undang-undang tubuhnya yang kita panggil perlembagaan adalah dinamik. Kerana dinamisme itulah, maka bertempat di College Universiti Islam Selangor, Bangi, kita sama-sama membentangkan usul, membuka ruang kepada penggerak parti di akar umbi membahaskan tentang satu cadangan meminda fasa-fasa tertentu dalam perlembagaan dengan memasukkan bahawa mulai saat pindaan itu dilakukan, kita memulangkan kuasa bagi memilih pemimpin parti di peringkat cabang dan di peringkat MPP kepada setiap anggota parti yang berdaftar secara sah, menjadikan kita parti politik pertama di Malaysia yang memulakan perubahan ini, dan ada sebab yang besar untuk dicemburui oleh parti lain. Bukan sedikit di kalangan penganalisa politik yang pesimis terhadap perubahan ini. Boleh buat ke kita? Mampukah kita? Persiapan logistik bagaimana? Daftar keanggotaan bagaimana? Duit cukupkah? Sudah bersediakah anggota parti?
Di tengah-tengah rasa pesimis inilah kita bentangkan dan diluluskan oleh pendaftar pertubuhan secara bersurat hitam putih. Pendaftar pertubuhan kemudian menghantar ke pejabat parti, membenarkan parti melaksanakan keputusan pindaan itu. Bermula daripada situ, maka ibu pejabat parti memulakan kerja-kerja asas. Hadirin dihormati sekalian, barang diingat, kita bermula dari kosong, zero. Saya tak ada pengalaman menjalankan direct party election, tak ada. Betul? Saya pernah menjadi Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Saya pernah jadi Setiausaha Pemuda Barisan Nasional Malaysia. Saudara Azmin juga ada pengalaman dalam parti. Tan Sri Khalil ada pengalaman dalam parti. Jaga PNB boleh ya? Waktu itu mana ada pengalaman? Dr. Taib Ali 7 tahun habiskan masa di Kemunti. Tak ada pengalaman menguruskan direct election macam ni, tak ada. Nak uruskan kesatuan sekerja boleh, tanya Pak Tun Syed Syahid. Tapi ada kesatuan sekerja uruskan pemilihan parti dan kepimpinan melalui direct election? Tak ada. Setiausaha negeri pun tak ada pengalaman itu. Ringkas kata, tak ada siapa pun dalam parti ni ada pengalaman itu. Namun, saya sebut tadi, kelemahan dan kekurangan itu kalau semua kita bergabung tenaga, belah pikiran kita, olah, adakan satu sistem, buat tata caranya, bentuk beberapa institusi penting, institusi jawatan kuasa pemilihan pusat, bentuk jawatan kuasa disiplin, lembaga disiplin, jawatan kuasa khas pengendali, latih pengawas, beri taklimat kepada pimpinan cabang. Kalau kita gembeling seluruh potensi parti, insya-Allah yang susah itu akan jadi senang dan boleh kita buat bersama. Kita bermula dengan mengadakan kits pemilihan parti. Ini dibentuk, kita olah, kita bincang. Kita tu siapa? MPP, Biro Politik, Biro Pengurusan, 13 kaki tangan itu pejabat, anggota JPP yang dilantik oleh MPP, dibentang berkali-kali dalam Biro Politik, tak setuju, tolak. Biro Pengurusan yang saya pengusikan, baiki di sana sini. Ini mengandungi pelbagai perkara, bermula dengan mentafsirkan dengan tepat seperti kehendak perlembagaan, sehinggalah perkara-perkara yang berkaitan dengan logistik, ya, soal persiapan tempat, soal notis, soal daftar pemilih, soal kertas undi, kesemuanya dibentangkan untuk kelulusan MPP berkali-kali sehinggalah MPP berkuasa. Bermula daripada sinilah maka taklimat diperturunkan. Kalau masih ingat, Kongres di Kota Baru, kita edarkan kepada semua setiausaha cabang satu draft tata cara pemilihan. Draft minta supaya cabang perturunkan dapat maklum balas daripada anggota, kemukakan saranan balas untuk kita baiki. Sehingga ke tahap itu kita memulakan satu pengalaman baru. Akhirnya tata cara ni siapa nak laksanakan? MPP kemudian melantik 8 anggota JPP, Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat, yang terdiri daripada syarat pertama mesti jadi anggota parti. Syarat ini membezakan JPP kita dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya di luar, dia tak boleh jadi anggota mana-mana parti. Ala-ala SPR kita yang kita nama JPP, dia mesti jadi anggota parti, supaya dia ada tanggungjawab dan dia ada pertanggungjawaban, dia ada responsibility dan mesti datang bersama accountability. Ini sifat penting yang melayakkan seseorang itu duduk sebagai anggota JPP. Siapa yang akan membantu JPP? Pengawas-pengawas pemilihan. Dari mana pengawas ini? Pejabat Setiausaha Agung menulis kepada Ketua Negeri
menulis kepada ketua cabang, sudi apa kiranya menamakan calon-calon untuk kita latih menjadi pengawas. Ingat, kita bermula dari kosong. Bagaimana hasilnya? Ada negeri tak hantar langsung nama. Ada cabang langsung tak ada. Biarpun begitu, ibu pejabat berhasil membentuk 250 pengawas hasil daripada cabang-cabang yang dapat menghantar nama. Maknanya pengawas-pengawas itu adalah sebahagian daripada keluarga besar keadilan. Mereka bukan orang luar. Mereka adalah sukarelawan yang kita latih. Beberapa siri latihan bertempat di Kuala Kubu Baru. Saya masih ingat, saya minta bantuan YB Elizabeth waktu itu, ya, bagi menyiapkan bantuan sokongan logistik dan sebagainya. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat gantikan latih 250. Daripada 250 itu pun ada casualtiesnya lagi, Tan Sri. 250 kita latih. Hari kita panggil bertugas, nak kena hantar anak tuition. Bini masuk hospital bersalin. Ya. Bapak sakit. Majikan tak bagi cuti. Ada masalah-masalah. Tapi kita teruskan juga. Alhamdulillah. Baik. Penamaan calon selesai. Ada masalah? Ada. Apa masalah? Tempat tak sesuai. Arahan kita pada cabang apa dia? Buat di pejabat cabang. Tapi kalau cabang tak ada pejabat, dia buat di mana? Dia buat di gudang dalam kebun kelapa sawit. Pengawas kita pergi tengok, dia bawa tak sesuai, panas. Ini tempat simpan kelapa sawit. Tapi itu saja yang dia ada. Contoh, ini realiti di bawah. Ya. Proses penamaan calon tak apalah. Kita teruskan. Ada tugas ibu pejabat dilaksana oleh JPP dan pengawas. Ada tugas di peringkat cabang. Cabang kena siapkan logistik, tempat, dewan yang munasabah. Adalah susun aturnya. Ada cabang yang punya keupayaan first class. Dia boleh buat di hotel, dia buat dewan orang ramai. Ada cabang yang keupayaannya sangat terhad. Ingat, kita ada 222 cabang seluruh Malaysia, dari Perlis sampai ke Sabah. Alhamdulillah, di tengah-tengah limitasi itu pun kita sempurnakan proses pemilihan, kecuali ada segelintir tak lebihi daripada 12 atau 13 cabang yang tak ada keupayaan nak menjalankan proses penamaan calon sekalipun. Sabah, Sarawak, dan ada 2-3 cabang di Johor. Cabang-cabang ini tak padan dengan kita hantar kita hantar pekeliling Sesar Agung, suruh dia buat itu ini. Dia nak bawa diri dia pun tak mampu. Maka ibu pejabat kena turun, bimbing, asuh, tunjuk aja cabang-cabang ini. Yang lainnya alhamdulillah bergerak. Selesai penamaan calon, maka kita mulakan pula proses pengundian di peringkat MATC. Alhamdulillah, daripada 218 kita ada kemudiannya terdengar di sana sini kecoh bergaduh lebih kurang yang membabitkan 9 cabang. 9 cabang saja daripada 218. 9 daripada 218 berapa persen? Yang bergaduh ni, yang kerusi sana sini, yang bergolok lebih kurang 9 cabang daripada 218. Tapi 9 cabang daripada 218 cukup untuk menghiasi dada-dada media bahawa inilah parti yang paling berselera, paling berkecamuk. Soal 218 tolak 9, berapa? 209 yang berjalan ikut tertib itu tak menarik minat utusan Malaysia, Berita Harian dan TV3, tak menarik minat mereka.